Nabi juga solat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Jadi imam kepada sekalian para nabi dan juga imam menjadi imam kepada sekalian para malaikat pada waktu malam, membesarkan waktu malam. Dan ayat yang kita bacakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili, dan daripada sebahagian malam, wa minal laili fatahajjat bihi, maka bangunlah kita untuk bertahajud, nafilatan laka, sebagai salah satu ibadah tambahan kepadamu. Asa an yab'asaka, mudah-mudahan akan dinaikkan, an yab'asaka rabbuka, akan dinaikkan darjat oleh Tuhan kamu, maqaman mahmuda, iaitu maqam yang terpuji. Kita tahu peristiwa Isra Mi'raj adalah sebagai penanda aras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatimin nabiyyin dan juga nabi yang terbaik. Kita tahu sebelum berlaku peristiwa Isra Mi'raj, berlakunya pembelahan dada. Lalu Nabi SAW dibersihkan, disucikan. Kemudian ditutup kembali dada Nabi tersebut dengan perkataan khatimin nabiyyin, iaitu Nabi yang terakhir. Dan peristiwa Isra Mi'raj adalah penanda aras Nabi diangkat semulia-mulia, setinggi-tinggi. Tidak ada Nabi yang diangkat begitu sekali. Boleh bertemu dalam hayat kehidupan Nabi mana-mana pun, boleh bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Mi'raj Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita berada di makam yang terpuji, bukanlah sebagaimana Nabi memang tak akan mampu siapa-siapa pun. Bahkan kedudukan Nabi ini lebih tinggi daripada seluruh makhluk, lebih tinggi daripada para malaikat. Allahu Akbar. Tetapi barang siapa yang nak berada di makam yang terpuji juga pada waktu malam, iaitu dengan bertahajud pada waktu tengah malam. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi bila berlaku peristiwa Isra Mi'raj sebagai penanda aras, iaitu sebagai tanda ukur bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya melalui ujian demi ujian, lalu Allah berikan hadiah, iaitu peristiwa Isra Mi'raj. Satu perjalanan yang indah, satu perjalanan yang memberikan kekuatan keteguhan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyembuhkan luka kesedihan, kehilangan orang yang tercinta, diusir daripada negerinya sendiri, dihalau dan dicaci maki dan juga dibaling dengan batu oleh penduduk Taif. Berturut-turut kesedihan Nabi. Subhanallah, akhirnya Allah berikan anugerah perjalanan yang begitu indah. Jadi insya-Allah pada saat-saat akhir ni, sekarang kita sepatutnya habis pukul berapa? 9 suku ya Ustaz. Masya-Allah. Insya-Allah pukul 9 suku kita akan berhenti, lebih kurang ada dalam 20 minit lagi. Boleh bertahan tak ni? Boleh insya-Allah. Ada tangan semua? Okey, duduk tegak. Boleh angkat dua-dua tangan? Okey, ada dua-dua tangan. Okey, letak atas paha masing-masing. Okey, urutlah diri sendiri. Urut sikit mana yang lengah, tukar tu, kejap kanan, kejap kiri. Ada yang tak lagat dah nak krem dah, terpaksa berlunjur sekejap, berlunjurlah. Kan nanti kena angkat dengan orang pula sebab dah krem. Jadi insya-Allah lebih kurang 20 minit kita sama-sama berjihad lah ni. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, dia sedang berjihad di jalan Allah. Jadi kita sedang berjihad di jalan Allah ni. Kalau kita meninggal dah dalam perjalanan ataupun di tempat menuntut ilmu, insya-Allah mudah-mudahan mati syahid. Mati syahid. Apa maksud mati syahid? Mati yang disaksikan sebagai husnul khatimah. Allahu Akbar. Pagi tadi saya di Shah Alam di tempat Ustaz Ahmad Dusuki, kita ada bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa yang berdoa, yang meminta, yang sangat bersungguh-sungguh meminta dengan Allah Subhanahu wa taala, tulus, ikhlas, semata-mata kerana Allah, untuk mati syahid, maka kerana niat yang tulus itu Allah menyampaikannya kepada darjat orang yang mati syahid walaupun dia meninggal di atas katil. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Saya ulang lagi sekali sebab ada
di dalam nukilan para alim ulama, saya tak ingat ini kata-kata siapa, sesungguhnya niat itu lebih kuat daripada amal soleh itu sendiri. Niat lebih kuat daripada amal soleh itu sendiri. Ada orang dia datang masjid, dia datang dengar kuliah, tapi niat dia selain daripada Allah, maka dia duduk sejam 2 jam, maka dia tidak dipandang oleh Allah, maka dia tidak dapat apa-apa pahala ganjaran daripada Allah, sebab dia niat datang bukan kerana Allah. Tetapi mungkin ada orang yang nak sangat datang pada malam ini tapi terhalang, mungkin ada kematian, mungkin sakit dan sebagainya, tapi punyalah dia dah pasal niat lama dah nak datang, dia tulus betul kerana Allah nak datang, nak harap redha Allah, nak harap pengampunan Allah, nak mengubah diri, nak harap ilmu, nak sungguh-sungguh dapat ilmu, tapi terhalang dengan sesuatu yang dia tidak boleh nak atasi, maka subhanallah, walaupun dia tak datang, kerana kuatnya niat itu, mungkin dia dicatat pahala datang majlis ilmu. Allahu Akbar. Sebab itu Nabi sebut dalam hadisnya, barang siapa yang sangat bersungguh-sungguh, sangat berdoa dan mengharapkan mati syahid, Allah akan menyampaikannya kepada kedudukan darjat syuhada, para syuhada, ahli-ahli yang mati syahid, walaupun ketika itu dia meninggal di atas katil. Nabi kata, bukannya dia meninggal di medan perang, bukannya dia meninggal dalam perjalanan menuntut ilmu, ataupun dalam apa-apa yang disebutkan tentang mati syahid. Maka subhanallah, Allahu Akbar, dalam keadaan ini marilah sama-sama kita betulkan sentiasa niat kita, sebab yang Allah pandang adalah hati kita. Memang Allah pandang juga amal soleh kita, tapi ia tetap tergantung kepada hati kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi insya-Allah kita tetap teguhlah berjuang di jalan jihad menuntut ilmu ini. Jadi insya-Allah untuk slot-slot yang akhir ini, lebih kurang dalam 20 minit ini, kita akan pergi kepada ibrah-ibrah ataupun pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allahu Akbar. Yang pertama, peristiwa Isra' Mi'raj adalah satu hadiah ataupun satu yang disebutkan tadi, ganjaran di atas kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai orang Islam kena yakin dan percaya, apabila kita diberi ujian oleh Allah, kita juga akan dapat apa yang Rasulullah dapat, iaitu nikmat ataupun anugerah, tapi berbeza. Sebab itu bila kita dalam ujian Allah, kita kena yakin satu perkara, beberapa perkara, insya-Allah setelah ini ada sesuatu yang besar yang Allah nak beri. Jadi lebih cepat kita redha, lebih cepat kita sabar, maka lebih cepat kita akan dapat hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika diuji pun Allah akan sertakan dengan pertolongan-pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibrah yang kedua, peristiwa tersebut memberitahu kita kepada keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hebatnya Allah boleh buat apa saja. Bahkan perjalanan itu Allah boleh buat lebih cepat, lebih pendek daripada tempoh tersebut, Allah juga mampu untuk melakukannya. Masya Allah. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini, kita tahu Rasulullah melalui perjalanan sebelum ke Masjidil Aqsa di Palestin, lalu dulu Madinah, kemudian beberapa tempat. Dalam perjalanan itu Nabi diperlihatkan dengan banyak peristiwa. InsyaAllah kalau sempat kita baca beberapa peristiwa. Tapi kita juga tahu ketika Mi'raj, Nabi akan bertemu dengan setiap Nabi yang berada di langit. Langit pertama jumpa siapa, langit kedua siapa, langit ketiga siapa, langit keenam siapa, terus pergi langit keenam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Langit ketujuh Nabi apa? Nabi Musa alaihi salam. Minta maaf, langit yang keenam Nabi Musa alaihi salam, tak silap. Langit yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Betul atau tidak? Betul tak Ustaz? Betul lah tu kan? Masya Allah, Allahu Akbar. Langit yang keenam, nanti saya tengok sekejap. Masya Allah, tak silap saya langit keenam Nabi bertemu dengan, okey, terima kasih Ustaz, Nabi Musa alaihissalam di langit yang keenam. Langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau bertukar antara dua tu saja. Tapi ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim dengan malaikat Jibril, lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat Jibril,
siapakah itu wahai Jibril? Lalu malaikat Jibril memberitahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Ibrahim pun berkata, wahai ya Muhammad, kabarkanlah, katakanlah kepada umatmu, ceritakanlah kepada umatmu bahawasanya syurga ini tanahnya subur dan tanamannya juga subur, dan perbanyakkanlah kalimah la haula wala quwwata illa billah, kerana ia adalah tanaman syurga. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah sama-sama kita sebut 3 kali, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Nampak kita sebut begitu saja, tetapi yakin dengan hadis tersebut, maka kita sedang menanam tanaman syurga. Mudah-mudahan satu hari nanti kita akan bertemu.